الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan peluang untuk meneruskan pengajian kita, pembelajaran, mengorek dan mendapatkan sebanyak mungkin hidayah daripada Allah, mendapatkan peringatan mau'izah daripada Tuhan, mendapatkan penawar dan mendapatkan rahmah daripada Allah sebagaimana difirmankan yang dinyatakan di dalam surah Yunus ayat ke-57. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam kita bersama dengan Qori Cilik Ustaz. Qori Cilik, masya-Allah. Ini Qori tua pula Ustaz. Oh, masya-Allah. Qori kari Ustaz. Kari. Masya-Allah. Dan alhamdulillah adik hari semalam ya subhanallah dia memberi inspirasi kepada ramai ibu ayah, betul, kepada anak-anak muda bahawa sebenarnya kalau boleh diisikan kehidupan ini pada adik-adik yang mengikuti program sekarang ini, ibu ayah yang ada di depan kaca TV, di depan Facebook ya, ataupun mungkin boleh dikongsikan ya, share di Facebook untuk memberi inspirasi bahawa anak berumur 15 tahun ya Ustaz ya, adik Haris, dan juga seawas 9 tahun beliau berkongsi sebenarnya perlu dilatih, dibiasakan dengan Al-Quran agar kehidupannya diisi dengan hidayah dan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan halaman yang ke-90 dan saya persilakan tuan-tuan untuk buka halaman ini. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, walau di mana anda berada, alhamdulillah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama pada hari yang barakah ini, dan istimewa lagi kita bersama dengan satu perkara ataupun satu saat yang barakah, saat penuh barakah, iaitu bersama dengan Al-Quran saya. Kita mendengar, kita membaca bersama-sama, kita memahami bersama-sama, jatuh cinta kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan rahmat kepada kita. Buat anda semua para penonton, tak kira walau di mana jua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dan juga keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barangkali Ustaz, mungkin ada sahabat-sahabat yang tak dapat nak ikut serta baca Ustaz. Mungkin masih dalam belajar ataupun masih lagi dalam fasa untuk mengenali ataupun cuba untuk baca. Tapi yang kita nak baca ni Ustaz, pasti semua orang boleh baca, dan pasti tuan-tuan dan puan-puan pun boleh turut sama baca. Jadi marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah bersama insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah Ustaz. Terima kasih. Kita membaca Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita mengingatkan kepada diri kita bahawa kita memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon hidayah itu untuk kita berada di atas jalan yang lurus. Dan pada hari ini Ustaz, ya, kita nak melihat pada halaman ke-90 ini, ya, ada kaitan dengan alat di hadapan ini. Yang ini namanya apa? Subhanallah, lain macam ini Ustaz. Nanti saya letaklah dia punya anak panah dia. Tapi kalau katakan tuan-tuan yang berada di rumah di Facebook sekarang ni boleh teka dah. Sebenarnya alat yang ada di hadapan ni ada kaitan dengan ayat nombor 75 ataupun 76 ataupun 77 ataupun 78 ataupun 79. Ada 5 ayat pada hari ini. Mari kita lihat sinopsis bagi ayat pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-75 hingga 76, kita akan berbicara tentang etika perang di dalam Islam, ya, pada 2 ayat itu tersebut. Dan kemudian pada ayat 77 hingga 79 kita akan berbincang sikap manusia ketika diwajibkan untuk berjuang di medan perang. Ya, jadi tuan-tuan yang berada di rumah mungkin boleh kongsi-kongsikan di Facebook dan juga buka halaman 90. Dan bagi yang di Facebook mungkin boleh teka, tuan-tuan yang di depan kaca TV pun boleh teka, sebenarnya alat yang ada di hadapan ini ada kaitan dengan ayat mana, 75 ke, 76 ke, 77, 78 ataupun 79. Jadi ini insya-Allah kita akan sama-sama ikuti. Kita mulakan dahulu bacaan daripada ayat 75 hingga 77 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, para penonton sekalian, menarik Ustaz Fazrul tak ada bagi clue ayat mana berkaitan dengan prop kita hari ini. Pada hari ini Yang pasti bukan untuk memanah saya. Oh ya. Jangan dipanah, tetapi panah hatiku Masya-Allah. Subhanallah. Sama-sama kita. Baik tuan-tuan, mari kita panahkan hati kita dengan kalamullah, yakni Al-Quran. Untuk yang pertama ini ayat 75 sehingga ayat yang ke-77 Wah, panjang, ada separuh muka surat lebih So mari kita tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama baca. Dan dalam muka surat yang ke-90 ini kalau kita perhatikan semuanya akhir ayat tu mad iwad dengan dua harakat. Dan muka surat ni dalam muka surat ni ada 5 ayat saja. Ini bererti memberi gambaran kepada kita setiap ayat itu dia agak panjang Ustaz. Mungkin dia 3-4 baris. Jadi bila ayat panjang macam ni, dia memerlukan kepada waqaf dan ibtidak lah, untuk kita baca nak berhenti dekat mana dan sebagainya. Dan seperti yang saya selalu sebut, Al-Quran yang saya gunakan ini dan Al-Quran ataupun lembaran mushaf yang tuan-tuan dan puan-puan penonton lihat di kaca TV sama, iaitu disertakan sekali dengan warna panduan Ustaz. Kita ada warna hijau dengan warna merah. Warna hijau dengan warna merah. Kalau warna hijau kita boleh berhenti dekat akhir warna hijau, tapi kita kena ulang balik di permulaan warna hijau, mula bacaan. Namun yang warna merah kita boleh berhenti di akhir warna merah dan kita boleh terus saja meneruskan bacaan kita selepas warna merah itu. Jadi mari kita cuba baca ayat yang bermula ayat yang ke-75 di muka surat 90. Saya nak cuba dengan Bayati Ustaz bersama dengan lebih kurang Fatihah tadi insya-Allah. Boleh saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 75 hingga 77 ya. Terima kasih Ustaz ya. Membaca panjang juga tu ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita selesai membacanya. Moga-moga Allah berikan kepada kita hasanah demi hasanah, kebaikan demi kebaikan. Amin. Dan ia menghapuskan kepada keburukan, sayyiat Ustaz ya. Sayyiat itu maksudnya dosa-dosa kecil yang kita ada dalam kehidupan kita seharian. Kita mohon Allah ampunkan dengan kita tuan-tuan yang berada di rumah yang mengambil masa untuk membaca bersama dengan Ustaz Tarmizi sebentar tadi. Maka pada ayat yang ke-75 ini kesinambungan daripada minggu lepas kita berbincang tentang ayat 74, fal yuqatil fi sabilillahil ladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, iaitu Allah menyeru hendaklah berperang pada jalan Allah di mana kita menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ya. Dan wa may yuqatil fi sabilillah falyuqatal aw yaghlib fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Sama ada dia terbunuh ataupun menang, sebenarnya ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberi semangat kepada umat Islam ya. Dalam konteks ini kita perlu memahami konteks ini ialah umat Islam sudah berada di Madinah Ustaz ya. Bukannya dia tiba-tiba rasa nak berperang dia pergi berperang ya. Kalau di Mekah itu 13 tahun mereka kena bantai, kena macam-macam. Mereka bukan buat apa pun ya, tapi kerana beragama Islam kena bantai. Pada waktu itu mereka tak dibenarkan untuk berperang ya. Ada sebabnya, nanti kita akan lihat pada ayat yang ke-77 nanti insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan ayat 75, dan mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik lelaki perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini Mekah yang penduduknya zalim, berikanlah kami pelindung daripada sisimu dan berilah kami penolong daripada sisimu. Jadi ini Allah menemplak ataupun mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mahu berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah. Padahal sebenarnya ada mustad'afin. Mustad'afin itu maksudnya orang yang lemah Ustaz ya. Daripada lelaki, mungkin orang lelaki tua ke, buta ke, ataupun yang cacat OKU ya. Wan nisa, kalangan wanita, dan juga anak-anak yang menyatakan apa? Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada hadhil qaryah ya. Hadhil qaryati zalimi ahluha. Itu poin yang perlu kita faham, bahawa peperangan dalam Islam ini bukan sekadar kerana kita nak serang, tetapi kerana memperjuangkan kepada lelaki, wanita dan juga anak-anak
yang mereka dizalimi, dizalimi. Jadi bila ada ahlinya zalim, maka inilah yang mengiyakan kepada peperangan, itu pun setelah Allah izinkan dengan mengambil kira pelbagai faktor yang kita akan lihat lepas ini. Wa ja'alna min ladunka waliya, dan mereka berdoa, jadikanlah daripada sisimu wali, pelindung, dan daripada sisimu pertolongan yang besar. Kerana apa? Kerana di Mekah itu sendiri banyak Ustaz sahabat seperti Ammar bin Yasir ataupun Sumayyah ataupun Bilal yang dikenakan macam-macam tetapi mereka bila di Mekah itu tidak boleh berperang. Allah kata jangan berperang. Apa istilahnya sebentar kita lihat, tetapi apa yang Allah nak tekankan pada ayat yang ke-76 itu, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman bila sudah sampai masanya, bila lihat kezaliman berlaku, maka perlulah berperang pada jalan Allah. Dan satu lagi, walladzina kafaru, orang yang kufur, tanda orang itu kufur apabila diminta berperang, mereka berperang juga. Yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang juga pada jalan taghut. Jadi nak ceritanya ialah kalau orang beriman bila sudah ada seruan berperang, bila tak nak berperang, tidak mahu berjuang, sebenarnya orang yang pada taghut yang kita bincang sebelum ini pada perkara yang tidak betul, mereka juga sanggup berperang. Jadi kalau mereka berperang, kita tidak mahu berperang, itu memang basically tak patutlah. Pasal kita sanggup melihat orang dibunuh, orang tua ke orang muda ke apa ke, anak dibunuh, itu tidak menjadi ciri orang yang beriman. Faqatilu awliya asy-syaitan. Allah kata perangilah kamu sekutu syaitan ataupun kawan syaitan. Jadi Allah letakkan orang yang berperang pada jalan taghut ini sebagai kawan kepada syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah amat lemah. Dan kalau kita perasan perkataan dha'ifa ini Ustaz lemah, sebenarnya pada ayat 28 surah An-Nisa Allah juga menyatakan kita ini lemah. Lemah kepada apa? Kepada harta, dan tamilu mailan azima, kepada tamilu mailan, kita suka kepada harta. Kalau kita ini mudah untuk terpengaruh dengan harta, maka dia akan mudah juga ikut pada syaitan. Dan syaitan ini akan mempengaruhi kepada taghut. Tetapi kalau katakan kita ini harta kita ambil tak ada masalah, tetapi kita tidak jadikan harta ini sebagai Tuhan segala-galanya, maka itu yang menyebabkan orang beriman sanggup berjuang, sanggup bergadai diri dan juga kepada hartanya kerana memperjuangkan orang-orang yang lemah dalam negara Madinah pada waktu itu. Jadi kita lihat pada senario pertama inilah yang kita boleh saksikan di kartun ataupun karikatur di atas skrin tuan-tuan, iaitu orang yang beriman sanggup berjuang menentang, dan ini adalah seruan untuk apa? Untuk memastikan taghut ataupun syaitan, orang-orang yang buat kezaliman tidak bermaharajalela di suatu tempat. Tetapi kalau taghut dan syaitan tidak ada, tidak wujud, maka ia tidak melayakkan untuk seorang ataupun satu negeri negara itu untuk berperang. Dan kita teruskan lagi pada ayat 77. Mungkin ayat 77 ni panjang Ustaz. Tapi kalau katakan Ustaz boleh baca bahagian yang kedua itu, waqalu rabbana lima katabta itu, sekali lagi untuk kita melihat sebenarnya ini adalah respon orang-orang beriman. Awal-awal dia kata bila kena serang dekat Mekah, dia kata mengapa kami ni tak boleh berperang. Tapi bila dah berperang, kita lihat apakah perkataannya. Sila. Menarik tu Ustaz. Kita baca daripada waqalu sampai habis di tengah-tengah itu. Tengah-tengah sampai ajalin qarib ke macam mana Ustaz? Sampai ke hujung Ustaz. Hujung, okey baik. Kita baca di pertengahan ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim itu adalah daripada ayat yang ke-77. Bermula daripada awal itu Allah suruh kita alam tara, apakah tidak kamu memerhatikan. Jadi ceritanya bila kita jumpa perkataan alam tara ni ustaz ya, Allah suruh kita perhati betul-betul, analisis betul-betul kepada situasi ini. Dan ini panjang ayatnya, tapi perkara pertama ialah alladzina qila lahum kuffu aydiyakum, orang yang diberitahu okey tahan diri kamu, jangan berperang, dirikan solat dan tunaikan zakat. Apabila mereka diseru, bila awal-awal 13 tahun di Mekah itu tidak boleh berperang, bila mereka difardukan kutiba alaihimul qital idza fariqun, ada sebahagian daripada mereka yang takut kepada manusia seperti takut pada Allah ataupun lebih takut daripada itu. Maksudnya mula-mula mereka kata nak lawan ni kan, tapi bila sudah ada kewajipan dibenarkan, maka mereka kata boleh tak yang ustaz baca tadi, waqalu rabbana lima katabta alaina alqital, mengapa engkau bagikan kami ini qital, berperang, boleh tak tangguhkan sekejap pula dah dulu nak berperang sekarang dia macam sekarang lah. Sekarang ni kalau katakan boleh tak kalau katakan anak jangan pergi sekolah kan, pasal nanti apa kena ada COVID-19. Lepas dah diberitahu okey sila berhenti, jangan hantar anak ke sekolah, nanti dia cakap pula mengapa tak bagi anak hantar sekolah, siapa nak jaga anak saya. Dia tak puas hati setiap masa ya. Pasal apa? Pasal ideanya ialah kalau boleh, kalau waktu tak boleh berperang, ikut peraturan Allah. Ketika boleh berperang itu juga ikut peraturan Allah. Pasal Allah kata apa? Kehidupan di dunia ini adalah qalil, wal akhiratu khairul liman ittaqa, bagi orang yang percaya pada akhirat ini adalah lebih baik. Wala tuzlamuna fatila, Allah tidak zalim walaupun seperti serat dalam kurma. Hari ini tak makan kurma lah ustaz ya, tapi kalau kita buka kurma ada serat yang klik sabut dia tu, dia punya sabut tu, itu adalah wala tuzlamuna fatila. Jadi nak ceritanya ialah bila Allah kata jangan berperang, Allah tidak zalim. Bila dah berperang ya, nanti takut terbunuh ke apa ke, tetapi yang pastinya bila Allah benarkan dalam konteks sekarang ini, kalau katakan perkara A selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terus buat yang terbaik, jangan banyak komen dan condemn kan. Pasal bila banyak komen, bila dah kena ya komen lagi kan, dan sampai bila-bila tak puas hati. Perkara ini peringatan daripada Allah kepada para sahabat dan juga peringatan kepada kita zaman sekarang. Berjuanglah pada mana-mana apa yang Allah berikan, membawa kita kepada perkataan highlight kita pada hari ini, iaitu perkataan dha'ufa, iaitu yang bermaksud lemah ya, dhaif dikaitkan dengan ditekan, sebagaimana yang kita baca dalam ayat 75. Perkataan ini berulang sebanyak 52 kali. Kumpulan mustad'afin, mereka yang lemah ini, pelbagai perkara adalah perjuangan bagi orang-orang yang beriman. Itulah mesej yang kita dapat daripada surah An-Nisa. Jadi apabila kita bercakap tentang perang di dalam Islam, bukan kerana kita nak jajah, kerana kita nak menjadi teroris, menjadi pengganas, tetapi kerana kita tidak mahu orang-orang lemah diganasi oleh orang-orang yang zalim. Jadi inilah perjuangan, dan perjuangan inilah juga yang diteruskan, yang dibina oleh prajurit kita ustaz ya. Salah satu daripada kempen kita sekarang pada bulan ini ialah kempen pahlawan, tabung pahlawan. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu peluang untuk tuan-tuan menyumbang di Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, untuk kita sama-sama menghargai mereka yang mungkin ada kepayahan dalam kehidupan setelah mereka mempertahankan negara ini. Dan moga-moga dengan kita menyumbang dan menyokong mereka, kita terus mendapat keamanan. Mereka memperjuangkan orang yang lemah dan kita juga memperjuangkan mereka yang lemah. Kita berehat sebentar, kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Merdulah fasyahdu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu, gemersiknya lagu, angin kota cahaya,
bertiup berarak kencang meredah maya, hanya untuk dia bangkit segar seirama, meluruskan rentak safnya, riuh rendah basah lidah, kalam wahyu mewangi di taman. Itu dia Ustaz Fazrul. Belum Ustaz Fazrul sambung lagi tu. Dapatkan original. Saya sambung dengan Allah Akbar, jangan Ustaz Fazrul. Peringatan bersama ya, peringatan bersama. Peringatan Sa'id maksudnya antara lirik lagu Intifada, perjuangan yang dinyanyikan oleh kumpulan abang-abang Rabbani. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terus dalam perjuangan dalam kehidupan kita mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, macam mana kami nak tengok ulangan, Ustaz? Dia kata, ataupun nak tengok episod-episod yang sebelum ni, ulang kaji. Maklumlah, hari ulang kaji ni banyak kenduri, dia kata. Betul. Jadi tak sempat kadang-kadang, Ustaz, nak cari kat mana. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ayuh kita war-warkan, kita sabarkan untuk bergabung di di platform rasmi kita, Facebook kita, Sahabah Al-Quran, my hashtag Quran Time, dan juga my hashtag Quran Time, juga di YouTube, Telegram dan juga Twitter. Kita ada my hashtag Quran Time Official, dan juga boleh ikuti kami di my Quran Time Official Instagram. Itu alamat dia, address dia, my Quran Time Official untuk Instagram. Jadi bolehlah bergabung dekat situ tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya. Dan ada juga ustaz yang tanya macam mana nak buat wakaf. Nombor akaun. Jadi senang, saya kata boleh saya bagi tahu nombor akaun tu, dan saya kata boleh bergabung dekat platform rasmi kita. Dan lebih daripada itu sebenarnya ustaz, baru ni ada yang print banner kan, letak kat masjid-masjid. Jadi bagi tuan-tuan, kalau katakan tuan-tuan ada kelapangan, kesempatan ya, tolong maklumkan kepada masjid. Ada orang yang masih lagi tidak tahu, kita doakan dengan usaha tuan-tuan berkongsi pada sahabat-sahabat. Pasal di Facebook satu, tapi ada orang tak ada Facebook. Ya, jadi ada orang tak tengok TV pun. Tapi mungkin dengan perkongsian tuan-tuan nanti, pastikan agar lebih ramai lagi membaca Al-Quran, pahala masuk dalam akaun kita tuan-tuan yang berada berkongsi nanti, insya-Allah. Jadi masya-Allah, sunnatan hasanatan, siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik. Walaupun kita lepas kita cakap tu ataupun lepas kita share tu kita tak buat pun, tapi pahala tu masuk dalam akaun kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita teruskan lagi kongsian kita pada hari ini tentang ilmu tajwid. Jadi kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran, penonton sekalian, iaitulah kita nak masih lagi berbincang tentang sifat huruf, apakah yang berkaitan dengan sifat huruf. Dan hari ini kita nak kongsikan perkara yang kedua daripada sifat pembahagian sifat huruf, iaitu yang kedua sifat aridah, iaitulah sifat yang mendatang yang terdapat pada huruf hijaiyah seperti idgham, ikhfa, tafkhim, tarqi dan sebagainya. Sebagai contoh, mungkin saya boleh katakan, kita kata sifat tafkhim, tebal kan. Contohnya ada huruf-huruf yang ada sifat tebal ini, antaranya huruf sad, huruf dad, kan. Ataupun tarqi, tipis pula ustaz, ada yang tebal ada yang nipis. Jadi itu betapa pentingnya kita mengenali tempat keluar, kita dah belajar sebelum ini tempat keluar dia dan sifat yang ada pada setiap huruf itu. Dan insya-Allah kita dah kongsikan pembahagian kita yang dua itu, sifat lazimah dengan sifat aridah, dan kita akan sambung lagi selepas ini pada besok insya-Allah, lebih lanjut lagi berkenaan dengan sifat huruf. Macam Ustaz Fazrul lah, kita nak elaborate. Ustaz Fazrul, okey, sifat dia macam mana? Handsome, suka makan nasi ayam, contoh Ustaz, contoh. Tapi suka kan nasi ayam kan? Alhamdulillah. Nasi dagang, semua suka. Jadi itu sifat-sifat antaranya lah. Jadi penting untuk kita mengetahui supaya dapat kita menyebut huruf-huruf dengan terbaik lah. Jadi bila kita dah tahu sifat itu Ustaz, maksud kita menunaikan hak sifat huruf tersebut. Kalau tahu sifat suka makan nasi dagang, tunaikan hak bagi nasi dagang. Begitu lebih kurang. Amin. Pandai tadabburnya itu ya. Baik, kita teruskan dengan kita menyambung Ustaz ya. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz berkongsi tentang sifat huruf sebentar tadi ya, dan kita sambung pada halaman 90 pada ayat 78 79 untuk kita memahami lebih lanjut lagi berkaitan dengan bagaimana Allah memberi semangat kepada orang-orang beriman untuk berjuang mempertahankan orang-orang yang lemah dalam masyarakat
pada ayat 78 dan 79. Jom kita sambung Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ada sahabat-sahabat kita ni Ustaz, Allahu Akbar, seronok, suka bersyukur kerana terus dapat bersama bergabung dengan My Quran Time. Ada yang sedang solat subuh Ustaz. Kita sekarang dekat Malaysia dah tengah hari dah. Tapi sahabat kita ni Puan Amanah Mamum, antara kita punya top fan lah dalam Facebook kita, bersama dengan My Quran Time juga. Alhamdulillah saya mengikuti siaran di My Quran Time di ulangan sebab sekarang terpaksa berhenti seketika untuk solat subuh. Kerana sekarang masuk waktu subuh di Düsseldorf. Bukan Bangi lah, Düsseldorf, Germany. Germany, subhanallah. Terima kasih kerana bergabung dengan kita. Alhamdulillah, baik. Jadi kita nak menyambung tuan-tuan dan puan-puan 2 ayat lagi. Ayat akhir dalam muka surat 90 ini, iaitu ayat 78 dan 79. Ada juga sahabat-sahabat yang bertanya Ustaz, ataupun menyatakan bahawa jangan baca laju sangat, dia kata. Betul. Masa nak ikut Ustaz. Satu, yang kedua mungkin kata panjangnya nafas makcik tak sampai ustaz, dia kata. Tapi itulah maksudnya, itulah latihan-latihan yang perlu kita beri perhatian. Macam mencabar ni Ustaz, ayat yang ke-78 ni panjang juga, kita nak berhenti tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ada persediaan. Kita tengok ayat ni panjang. Okey. Kita dah tahu dah, okey ayat ni panjang, dekat mana kita nak berhenti. Dan kena ada persediaan sebelum kita baca, kita ada sikit tarik nafas kita. Pernafasan kita, jangan kita auzubillah terus baca. Tak, auzubillah, ambil nafas, tarik nafas, kemudian kita tahan nafas, kita baca. Ya, baik, kita cuba sah. Baik, saya nak sambung tadi dah bayati, kita nak cuba yang 2 ayat akhir ni dengan Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 78-79. Ya, kita menyambung, di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Ya, jadi ini Allah mengingatkan kesinambungan daripada ayat sebelum ini. Bila ada yang takut kepada bila diseru untuk berperang, dia kata takut sangat kepada manusia sebagaimana dia takut pada Allah, ataupun lebih takut lagi kepada manusia. Ya, jadi Allah mengingatkan bahawa sebenarnya kat mana sahaja, ainama takunu yudrikumul maut. Nak baca tu pun macam mana Ustaz? Tu cerita sikit. Ada dua kaf kat situ kan? Itu maknanya bertemu huruf yang sama, dan huruf kaf yang kedua ada sabdu. Jadi dia terus masuk kepada huruf kaf yang kedua. Yudrikumul maut. Ya, jadi bila kita tengok tajwid ni pun kena beri perhatian. Kita pun nak beri perhatian. Rupanya daraka itu maksudnya macam adrak, ya, kita faham secara bertahap-tahap. Betul Ustaz.
datang bertahap-tahap bila kita adrak, kita faham sesuatu perkara, wama adraka mal hutamah contohnya ya. Jadi bila datang bertahap-tahap ini, apa kaitan dengan yudrikumul maut, iaitu maut ini dia seperti anak panah Ustaz. Ini yang ada anak panah ni kan. Sebenarnya bila kita dah hidup ni ya, kalau kita ada anak panah ni macam mana ya? Ni nak macam mana nak buat ni Ustaz ya? Terbalik. Okey baik. Akan terbalikkan kepada saya pula ya. Bila kita hidup ni Ustaz ya, sebenarnya anak panah ini dia sudah pun melantul ataupun telah lepas. Dia datang bertahap-tahap pada siapa? Kepada orang yang ingin dipanahnya. Maksudnya maut ini, yudrikumul maut, dia akan menjejak. Dia berjalan lah. Dia dah berjalan dah ni. Maksudnya anak panah saya dah berjalan dah sekarang ni. Dia cari, dia sedang berterbang ni ya, maut itu sedang terbang dan sampai pada masanya tak kisahlah dekat bangunan tinggi, rendah ke apa sebagainya, apa yang berlaku ialah selesai. Itu yang kita lihat dan boleh kita faham daripada perkataan daraka itu tadi, yudrikumul maut, sebenarnya dia seperti anak panah yang sudah pun lepas. Ya. Jadi bila Allah cakap begini, katanya tak kisahlah di mana saja pun, dekat bangunan yang musyayyadah, yang kukuh ke tak kukuh ke, di medan perang ke, di atas katil ke. Khalid Al-Walid contohnya Ustaz ya, dia memang mantap berperang di mana-mana tapi akhirnya meninggal di atas, wafat di atas katil. Ya, Hamzah bin Abu Talib contohnya baru beberapa kali berperang sudah syahid di medan Uhud. Jadi nak ceritanya kematian itu, tali ataupun anak panahnya itu sudah pun lepas. Ya, janganlah kita kata bahawa saya takutlah nak pergi berperang ke, atau saya takut itu ini. Ada orang yang dia takut naik kapal terbang contohnya Ustaz ya. Ini disentuh oleh Hamka dalam tafsirnya. Dia kata takut naik kapal terbang. Pasal apa? Takut nanti kapal terbang tu ada yang meletup dan akhirnya dia akan terhempas dan dia mati. Ya, tetapi ada je yang tak naik kapal terbang pun meninggal juga. Ya, ada yang naik kapal terbang banyak kali masih lagi okey sekarang ini. Nak ceritanya ialah hakikat maut ini. Dan bagi orang munafik, apa kata mereka? Ini perlu kita beri perhatian. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka dapat sesuatu yang baik ya, mereka cakap apa? Okey, ini sebenarnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau katakan dapat sayyi'ah ya, kalau katakan orang Yahudi, orang munafik pada zaman Nabi di Madinah itu, bila mereka bisnes tak jadi ya, bila Nabi dah datang, dia kata Nabi ni sebenarnya kami ni dapat sayyi'ah, hadhihi min indik. Ini pasal engkau lah ni. Ini kaedah orang munafik ataupun orang Yahudi pada waktu itu. Mereka kalau baik dia kata ini daripada Allah, dia tak nak bagi kredit pada Nabi pun. Tapi kalau katakan buruk-buruk, dia kata hadhihi min indik. Ya, jadi Allah kata apa? Qul kullun min indillah. Semua ini adalah dari sisi Allah. Fama lihaula'il qaumil la yakadu yafqahuna haditha. Tempelak Allah di hujung itu yang perlu kita beri perhatian. Allah kata, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun. Bahasa sekarang ni yang benda ni kan, aku cakap apa kan, lebih kurang begitu ideanya. Allah menyatakan di ayat 78 pasal mereka baik-baik kata pada Allah, tak nak beri tahu ataupun beri kredit pujian kepada Nabi yang sudah berjuang bersungguh-sungguh. Tetapi kalau sekala perkara yang tak baik, dia semuanya cakap ini kerana Nabi yang membawa tidak tuah di dalam kehidupan mereka. Tetapi lebih daripada itu, Allah nyatakan pada ayat 79 untuk memahami, dan ini penting untuk kita kuatkan semangat. Pasal kadang-kadang Ustaz ya, dalam kehidupan kita sekarang ni ada orang kata pasal engkau lah, kau kerja kat sini, engkau lah yang menyebabkan bisnes aku rugi contohnya satu, ataupun pasal dia ni lah menyebabkan negara ini habis contohnya kan, ataupun pasal anak inilah menyebabkan abah begini, perkara yang sebenarnya perkataan itu kalau diucapkan itu lambang kemunafikan ya, yang kita tidak mahu. Jadi apakah kefahaman yang betul? Kita baca daripada ayat yang ke-79 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Mari kita baca. Saya kira Ustaz, dua ayat ni yang sangat penting Ustaz. Penting dan amat dekat sebenarnya dengan diri kita, sebab kita selalu salahkan orang Ustaz. Tangan ni dia tak ke sini, dia ke sini Ustaz. Dan bila salahkan orang, ini kemahiran teknologi daripada iblis. Iblis tu dia bila dia lahir ataupun diciptakan Adam, dia kata dia daripada tanah, aku daripada api. Ya, engkau yang suruh aku beribadah. Dia salahkan Tuhan pula. Jadi bab-bab yang salahkan, yang tak puas hati selalu ni, dia ada
Kaitan, ya. Ada kaitan ya. Jadi kita doa, kita jauh daripada situ. Amin. Jom kita baca, Mari kita baca ayat 79. 79 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah daripada sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu daripada kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutuskanmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi ini adalah daripada ayat yang ke-79 Ustaz ya. Kalau kita lihat kepada situasi yang kedua, mari sama-sama kita saksikan. Inilah yang berlaku apabila orang-orang munafik itu, orang-orang yang Yahudi munafik yang kita harap kita terjauh daripada sifat-sifat itu. Mereka itu tidak mahu berjuang kerana mereka ingat pada rumah-rumah cantik mereka. Susah nak tinggalkan rumah Ustaz. Kan tandas berkilau-kilau kan. Kalau berjuang bukan rumah saya. Adalah kilau-kilau sikit ya. Okey. Tetapi maksudnya ialah tak sanggup berjuang nanti tak selesa ya. Padahal ini dituntut dalam memperjuangkan orang-orang yang lemah yang kita belajar sebentar tadi dan orang-orang yang munafik ini kita harap dijauhkan. Dia suka menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perkara-perkara perjuangan kalau di hidupnya tak jadi, bisnes tak okey, dia kata ini daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada orang-orang sekitar kalau zaman sekarang. Tetapi sebenarnya Allah cakap pada ayat 78 itu kul kullum min indillah ya. Jadi daripada gambar ini kita nampak bahawa kita tak naklah jadi orang yang selalu teringat kepada kesenangan semata-mata, tetapi kita kena ingat bahawa kalau kita nak senang sebetul-betulnya ialah bila kita memperjuangkan mustadafin, orang yang lemah, dan Allah akan memberi ganjaran yang besar. Jadi menyambung kita kepada ayat yang ke-79 ya, pasal ayat 79 dengan 78 ni perlu diberi perhatian. Saya ambil masa lebih sikit Ustaz ya. Saya tertarik Ustaz ni. Ada satu komen Ustaz. Stop blaming others. Stop blaming others. Betul Ustaz. Check ourselves Check. Focus on ourselves. Beri perhatian kepada diri sendiri. Pasal apa? Pasal sebenarnya orang munafik ini bila dia tak jadi bisnes dia pergi blame ataupun salahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sendiri yang buat masalah, yang mungkin tak pandai bisnes ke ataupun mereka tak sedar bahawa bisnes kena ada trend baru. Contohnya zaman sekarang Ustaz ya, COVID-19 sekarang ini mungkin cara bisnesnya mungkin dah kena ada online selain daripada offline. Ya, tidak boleh dia hanya bila tak jadi je ini pasal COVID ni kan. Lepas tu dia cakap pasal pemimpin, lepas tu silap-silap disalahkan Tuhan pula. Ya Allah, mengapa bagi COVID? Jadi ini kesan daripada iblis ataupun munafik ya, yang dijelmakan dalam kehidupan seharian yang kita tidak mahu kita terlibat. Jadi pada ayat yang ke-79 ini, kebaikan apa yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah ya. Kalau katakan keburukan apa pun yang menimpamu itu daripada kesalahan dirimu sendiri. Kalau kita tengok ayat yang ke-78 tadi itu, Allah kata semuanya daripada Allah. Tapi ini ada pula apa yang buruk daripada dirimu. Nampak macam kesalahan Ustaz ya. Saya cuba merhati, tuan-tuan sila perhatikan perkataan indi pada ayat 78 ya, ataupun indik ataupun indillah ya. Dan kemudian kalau ayat yang ke-79 itu kita kena beri perhatian kepada faminallah dan juga famin nafsik. Ada beza ya. Inda atau indi tadi itu dan juga mina. Ya, min. Pasal inda ini maksudnya segala ketentuan qadar dan qada. Qadar dan qadarnya semuanya telah diketahui oleh Allah SWT.
Ya, maksudnya kita bisnes jadi ke tak jadi ke, tahun ini ada COVID-19 ke apa ke, semuanya indillah. Indi sah. Indi, ya, indi. Maksudnya semua ilmu itu di sisi Allah SWT, bukan di sisi siapa? Rasul. Itu sebabnya Allah cakap pada orang munafik ini, kamu ni la yakaduna yafqahuna haditha. Kamu ni memang tak faham apa yang kamu cakap. Apa benda kau cakap ni? Gitu. Pasal apa? Pasal mereka cakap bahawa Nabi yang kontrol, kawal dia punya bisnes dia. Ya, kalau zaman sekarang ni macam COVID-19 itulah yang mengawal kepada bisnes, kepada sekolah tutup tak tutup apa sebagainya. Padahal sebenarnya kullum min indillah. Jadi bila ayat yang kedua ini, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi macam mana kita nak memahami kalau ada sesuatu yang baik dalam hidup kita, sebenar hakikatnya itu datang daripada Allah. Tapi kalau ada sesuatu masalah, contohlah Ustaz kan, Allah dah tahu dah kita ada COVID-19 ke tidak, tapi bergantung bagaimana kita respon kepada COVID-19 ini. Kalau tuan-tuan baca Quran, ya, tutup muka, ya, kemudian kita berusaha sebaik mungkin, maka insya-Allah ketentuan Allah itu akan berlaku. Kalau dapat A, itu yang terbaik bagi kita, kita dapat A. Tapi kalau katakan ada orang yang kata saya dah tutup muka, dah buat itu ini apa sebagainya, dapat B, sakit juga. Allah. Itu juga daripada sisi Allah, pasal Allah tahu yang lebih baik daripada untuk kita. Dan perkara ini saya belajar semalam saya ada jumpa seorang mualaf Ustaz, ya, namanya Gina. Ya, dia kata kalau saya dah doa, dia baru masuk Islam, dia dah doa banyak-banyak, dan kemudian saya kena harapkan yang terbaik daripada Tuhan, from God, ya, tetapi saya tidak boleh ikut pendapat saya semata-mata. Saya pun dengar betul-betul okey, memang tajam pemerhatiannya walaupun adalah mualaf. Saya belajar sesuatu, ya. Nak ceritanya apa? Kadang-kadang kita minta, ya Allah tolonglah bagi saya katakan gajilah, ya, gaji 10,000 kan. Kita harapkan betul-betul dari Allah. Tiba-tiba Allah bagi kita mungkin 8,000, sebenarnya itu lebih baik bagi kita pada waktu itu, ya. Subhanallah. Berbanding dengan kita kata mengapa Allah tak dapat lagi 10,000 kan. Mana tahu dengan 10,000 itu kita beli satu kereta itu kita gilapnya sampai habis maghrib Ustaz. Allah. Jadi Allah tahu dah kalau kamu dapat, dia tak macam orang sebelah tu. Dapat kereta pergi surau. Orang sebelah lagi tu kalau dapat okey, kamu gilap sampai Allah habis maghrib. Jadi Allah lebih tahu. Kullum min indillah. Dan di akhir ayat 79 itu, wa arsalnaka linnasi rasula, ya, kami mengutuskan kamu sebagai rasul semata-mata, bukan untuk menentukan baik buruk sesuatu perkara. Wa kafa billahi syahida. Biarlah Allah cukuplah Allah sebagai saksi kepada apa yang rasul buat, kepada apa yang kita buat. Sebenarnya kita pilih yang terbaik, insya-Allah Allah akan beri yang terbaik ikut apa yang kita nak atau lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Inilah pelajaran yang kita boleh saksikan dalam resolusi kita bersama. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu resolusi kita yang pertama, sedia berjuang bagi menjaga hak orang yang lemah. Ini adalah intisari daripada ayat 75. Ayat 77 mengingatkan kita sentiasa menggondol ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahawa Allah ini tidak pernah zalim walau serat kurma, ya. Masya-Allah. Dan yang ketiganya, jangan suka menyalahkan orang lain seperti golongan munafik, ya. Kerana apa? Kerana mereka tidak bertanggungjawab. Baik-baik dia nak, yang tak baik dia pergi salahkan orang di sekeliling. Itu bukan sifat kita yang kita doa bersama Allah jauhkan kepada kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kata kunci kita pada ayat kali hari ini, qul kullum min indillah. Sematkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, kehidupan kita, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Ya Allah, sesungguhnya kami ini hanyalah manusia biasa, ya Allah, yang kadang-kadang tidak lepas dan senantiasa alpa melakukan bermacam kesalahan kepadamu, ya Allah. Justru ya Allah, apalah kiranya ya Allah diampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ampunkan juga dosa ibu dan ayah kami, ya Allah.
kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, 5 ayat yang kami pelajari hari ini, mata kami membacanya, lidah kami menyebutnya, telinga kami mendengarnya ya Allah. Jadikan ia sahabat kami, jadikan ia ikutan kami, jadikan ia kekuatan buat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi yang membacakan doa. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita dan kita mampu menjadi orang-orang yang sentiasa bertanggungjawab. Amin. Ya, tidak menyalahkan, tidak suka blame kepada orang lain dalam perjuangan hidup kita seharian. Dan inilah kesedaran yang kita ingin bawakan dalam wakaf untuk ummah, satu usaha kita menyebarkan mushaf Al-Quran sebanyak mungkin untuk dibaca, difahami, diamalkan. Tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor yang tertera di atas skrin. Moga-moga dengan ini kita melahirkan masyarakat yang sentiasa bertanggungjawab, sentiasa berjuang kepada mereka yang ditindas, dan kita tidak akan duduk diam. Kita dapat RM1 kita berjuang, kita ada RM10 kita berjuang, dan insya-Allah moga-moga tuan-tuanlah yang akan memperjuangkan nasib-nasib orang yang kurang bernasib baik. Amin. Hingga Allah angkat kita di akhirat. Amin. Nanti kita bertemu lagi dalam ulangan jam 5 petang pada jam 10 malam dan juga 6 pagi Ustaz ya. Rancangan ini dibawakan oleh Mufaz yang mendoakan tuan-tuan semua terus berjuang yang terbaik agar Allah mengurniakan kita syurga yang amat indah. Kita bertemu pada hari esok pada halaman ke-91 My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.